والعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan izin daripadanya kita dapat menyambung lagi pengajian kita dari kitab Fathul Mu'in pada bab nikah, membicarakan tentang syarat yang berkaitan dengan saksi. Muka surat yang ke 37 dah. 37 tengah kedua. Wa min thamma Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa min thamma law shahida akhawani min thalathatin wa aqada al-thalithu bighairi wakalatin min ahadihima sahha wa illa fala. Dari keterangan ini, maka bila mana dua orang saudara lelaki menempatkan diri selaku saksi dan satu saudara lelaki lagi sebagai wali yang mengakadkan tanpa sebagai wakil dari salah satu dua saudara lelaki lainnya tadi, maka akad adalah sah. Kalau sebagai wakil, maka tidak sah. Okey. Jadi ini berkaitan dengan masalah syarat saksi ni, jangan dia itu wali. Tak boleh saksi dengan wali ni orang sama, tak boleh. Maka faham daripada situ. Sebelum ini ada masalah dah kalau wakil macam mana dah. Wali wakilkan kepada orang lain untuk jadi akad nikah, untuk mengakad nikah. Ayah dia wakilkan kepada kawan dia untuk akad nikah. Lalu dia pun mari majlis akad nikah jadi saksi. Hukumnya tak boleh, tak sah. Sebab apa? Sebab dia tu sendiri asal dia asal wakil tu hanya duduk seumpama tempat dia. Jadi seakan-akan dia dengan wakil tu kira dia dah berakad. Dia dah yang berakad, maka dia tidak boleh untuk jadi saksi dah. Maka wa min thamma, maka dari kerana itu, faham daripada situ masalah lau syahida akhawani, kalau bersaksi dua saudara min thalathatin, ada tiga orang adik-beradik, dua orang jadi saksi, dua orang jadi saksi, tiga adik-beradik, tiga orang ni hak nak nikahnya ialah adik je, katalah adik puang. Jadi ada tiga orang adik-beradik lelaki. Jadi ayah tak ada dah, tok pun tak ada, maka berpindah wali kepada adik-beradik. Okey. Jadi kisahnya ada tiga orang adik-beradik, dua orang jadi saksi. Wa aqada ats-tsalitsu bighairi wakalatin, dan yang ketiga ni dia berakad, dia jadi wali tanpa ada wakalah, tanpa ada perwakilan daripada salah seorang daripada kedua-duanya atau dua-dua sekalipun. Dia jadi wali sendiri tanpa diberi kuasa wakil oleh pihak dua orang adik-beradik lain lagi. Mana dia sendirilah. Maka jawabnya sah, akad nikah tu sah. Wa illa fala, jika tidak, kalau tidak demikian, macam mana? Kalau dia akad nikah dengan dijadikan wakil daripada salah seorang daripada dua orang adik-beradik tadi atau kedua-duanya,
maka akad nikah tidak sah. Boleh tak tu? Ulang sekali lagi. Orang hok biasa dah, senang lah. Isunya mana? Isunya hak nombor 3 ni, dia 3 orang ni, adik-beradik 3 orang. 2 orang jadi saksi, selesai dah. Hak ketiga ni, hak ketiga ni nak sah jadi wali untuk mengesahkan dia itu jadi wali. Sebab dia ni 3-3 boleh jadi wali Melaka ni. Nampak? Tapi wali nak seorang je, orang nak tolong akad nikah ni seorang-seorang. Jadi hak seorang nombor 3 ni, kalau dia akad nikah tanpa dia diwakilkan oleh mana-mana, makna dia sendiri, pihak isteri ataupun adik puang dia izinkan dia, saya minta hak nombor 3 ni lah jadi wali dia. Tak apa. Dengan syarat jangan 2 orang ni wakil. Ginilah, kita pakat, kami wakilkan kamu mengakad nikah bagi pihak kami. Ada boleh. Sebab apa? Sebab bila nombor 3 ni jadi wakil, dia jadi wakil kepada 2 orang ni atau salah seorang lah, maka dia itu dianggap macam tak ada. Dia tu tidak berfungsi dah lah sebagai orang yang elemen ketiga atau orang ketiga. Jadi situ kira mana tu? Dia dikira macam mana? Boleh ke tak? Jawapannya tak boleh. Tanpa, jadi hak tu wa illa fala, jika tidak, makna jika berlaku dengan perwakilan maka tidak boleh. Sebab apa? Sebab dia hanya wakil kepada tu. Dia nak dia tu sendiri atas kapasiti dia sendiri. Sebab itu dia kata wa aqada tsalitsu bi ghairi wakalatin, dan berakad hak nombor 3 tanpa perwakilan, tanpa ada wakil. Min ahadihima, tanpa dijadi wakil daripada salah seorang, sah akad tersebut. Akad tersebut sah. Sebab apa? Sebab nombor 3 ni dia sendiri. Jadi cukup kota 2 saksi 1 wali. Wa illa, jika tidak, yakni dengan jika dia jadi wali, dia berakad dengan wakil, dia tu wakil daripada 2 orang adik-beradik lagi, maka dia tu bila wakil, wakil ni seakan-akan dia menjadi pihak asal. Jadi di situ seakan-akan ada 2 je, 2 orang je. Salah seorang mewakilkan jadi wali, salah seorang jadi saksi. Dia hanya wakil. Maka dia tu sendiri tidak dikira sebagai satu orang yang berasingan dalam akad. Sebab itu tidak sah. Nampak tak? Sebab itu tidak sah. Jadi untuk menjadikan sahnya ke mana? 2 orang adik-beradik ni tak sah wakil lah. Ke hak nombor 3 ni jangan wakil. Jadi apa yang perlu? Izin daripada pengantin perempuan je. Adik hak nak nikah tu khabar je. Ginilah, ni kita adik-beradik ada 3 orang ni, abang-abangnya ada 3 orang. 2 orang jadi saksi, saya izinkan hak nombor 3 untuk menikahkan saya. Selesai. Bukan nombor 3 tu wakil kepada 2 orang adik-beradik lain. Kalau wakil tak jadi. Sebab seakan wakil tu dia orang seumpama hak asal. Bila sama asal sebenarnya tak ada cukup dia. Sebab dia bukan entiti yang berasingan. Dia kira mewakilkan sahaja. Boleh. Nampak? Tapi biasa benda ni tak ada masalah lah tempat kita. Tak ada masalah lah. Mungkin kalau PKP PKP masalah. Nampak tak? Kalau PKP tak boleh ramai orang. Tak benda ramai. Tu kena bilang molek lah. Bilang molek. PKP hak mula-mula dulu. Hak kena bilang orang. Nampak? Habis. Kemudian katanya tambihun. Ini satu peringatan. La yushtaratul ishhadu ala idni mu'tabaratil idni li'annahu laysa ruknan fil 'aqdi bal huwa syartun fihi falam yajibil ishhadu alaihi in kana al-waliyyu ghayra hakimin wa kadha in kana hakiman 'ala al-awjah. Tidak disyaratkan mempersaksikan
telah adanya izin dari wanita yang mengizinkannya menentukan esensial. Apa tu? Menentukan, yang mengizinkannya menentukan. Kerana pengizinannya itu bukan menjadi rukun akad, tetapi sebagai syarat akad, maka hal itu tidak wajib dipersaksikan jika yang menjadi walinya bukan hakim. Demikian pula jika wali hakim atas dasar beberapa wajah. Ini juga dalam kitab ini daripada awal sampai akhir dia terjemah. Dia baca dengan aujuh satu. Nampak tak? Yang lebih sesuainya alal aujah. Alal aujah. Atas pandangan yang lebih berwajah. Atas pandangan yang lebih kuat. Atas pandangan yang lebih kuat. Jadi aujah ni banyak dalam hak cetakan ni ataupun hak Indonesia ni dia baca aujuh lagi. Padahal nak kata pandangan tu kuat. Pandangan kuat ni kita guna al-aujah, yang lebih berwajah. Maka makna terjemahan pun berubahlah atas dasar yang lebih berwajah, yakni lebih kuat. Okey. Sekarang ni isu masalah izin tu. Izin perempuan untuk wali menikahkannya. Perlu saksi ke tak perlu saksi? Tanbihun, ini satu peringatan. La yushtaratul ishhadu ala idni mu'tabaratil idni. Tidak disyaratkan menyaksikan, mencari saksi di atas keizinan mu'tabarati, perempuan yang diambil kira izinnya. Perempuan yang diambil kira izin. Makna perempuan mana? Perempuan hak telah balik. Nampak tak? Perempuan hak makna bukan dia bukan wali mujbir, bukan mujbarah. Itu perempuan yang diambil kira izin itu. Adakah perlu menyaksikan proses dia memberi izin itu? Dia kata tidak disyaratkan menyaksikan atas keizinan perempuan yang diambil kira izinnya itu. Kenapa? Li'annal ishhad laisa ruknan fil aqdi. Dia bukan rukun akad. Penyaksian atas izin itu bukan rukun akad. Dia bukan rukun akad. Bal huwa syartun fi, bahkan dia syarat saja. Syarat aja. Dia bukan rukun. Rukun ni makna dia tu salah satu daripada komponen, salah satu daripada asas akad. Dia ni bukan, dia syarat yang berkait saja. Secara bukan hak duduk dalam, hak berkait. Nampak? Maka menyaksikan, bersaksi atas keizinan perempuan memberi izin kepada wali itu bukan rukun, tidak syarat. Tidak syarat, tidak rukun. Bal huwa syartun fihi, bahkan hanya rukun. Maka falam yajibil ishhadu alaihi, maka tidak wajib menyaksikan, makna mencari saksi di atas memberi izin itu, in kanal waliyyu ghaira hakimin, kalau wali itu bukan hakim, wa kadza in kana hakiman, dan begitulah juga kalau wali itu hakim, alal aujah, atas pandangan yang paling kuat. Jadi hak sepakatnya mana? Sepakat dalam mazhab kita kalau wali itu bukan hakim, makna wali itu wali memang daripada wali dia dah, wali daripada kaum kerabat dia, maka tak perlulah. Sepakat ulama kata tidak perlu dia menyaksikan keizinan perempuan kepada wali tu. Nampak? Sebab apa? Sebab kerana hubungan kerabat ni maklum dah, puan tu takkanlah dia tak setuju ataupun dia tak tahu apa yang dibuat oleh wali dia. Okey. Dan kerana wali ni likamal syafaqah, dia tu keputusan dia tu mengambil kira tentang perempuan ni, kerana nak menikah anak darah daging dia ni. Begitulah juga atas kaul yang paling kuat. Jadi aujah di sini menunjukkan khilaf ini berlaku di kalangan ashab, bukan khilaf di dalam kaul mazhab Syafi'i, tapi ashab Syafi'i. Maka
Samalah juga kalau hakim. Kalau hakim, adakah disyaratkan isyhad? Sama juga, tak perlu syarat. Hak ni ada khilaf, tapi hak paling kuatnya tak perlu syarat jugalah. Sebab apa? Sebab itu tidak termasuk dalam rukun akad. Tidak masuk dalam rukun akad. Okey. Jadi menyaksikan hukumnya berhukum sunat lah. Hukumnya sunat. Makna masa pihak perempuan itu nak berizin kepada tok hakim ke atau wali dia ke, cari saksi lah, panggil 2-3 orang. Ni nak tanya ni anak dara ni. Izin tak ni nak nikah ni, nak nikah dengan mu ni. Makna bukan 2 orang je, panggil 2 orang lagi. Bukan dia 2 orang saja, makna anak dara dengan wali dia, panggil 2 orang lagi supaya saksi juga. Itu sunat lah. Okey. Habis. Jadi atas pandangan paling kuat tidak disyaratkan. Wa nuqila fil bahri. Wa nuqila baca. Wa nuqila fil bahri 'anil ashabi annahu yajuzu i'timadu sabiyyin arsalahu al-waliyyu ila ghairihi liyuzawwija muwalliyatahu ay in waqa'a fi qalbihi sidqul mukhbiri. Dari dalam al-bahr. Al-bahr ni bahrul madhab. Kitab fiqh mazhab Syafi'i namanya Bahrul Madhab. Ar-Ruyani, bagi Imam Ar-Ruyani, menukilkan daripada ashab, yakni ashabus Syafi'i. Ashab ni makna ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ashabus Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i selepas Imam Syafi'i dipanggil al-ashab. Katanya adalah boleh mempedomani makna mengambil kira anak kecil yang diutus oleh sang wali kepada orang lain untuk memerintahkan agar mengahwinkan anak wanita perwaliannya, iaitu jika tergores di dalam hatinya. Tergores ni kalau berlaku dalam hati, kalau dia yakin dalam hati mengenai benarnya anak yang membawa berita tersebut. Okey. Sekarang ni masih berkaitan dengan isu ni, dia kata kalau ada wakil macam mana? Wa nuqila fil bahri, dinukilkan dalam kitab al-bahri. Bila sebut al-bahru ni bahrul madhab lah. Anil ashab, daripada ashabus Syafi'i, annahu yajuzu i'timadu sabiyyin, boleh seseorang tu berpegang kepada budak kecil yang diutus oleh walinya ila ghairihi, kepada orang lain, liyuzawwija muwalliyatahu, untuk orang tadi menikahkan anak perwalian dia. Si ayah dia nak akad nikah diri, mungkin dia sibuk atau mungkin dia tak larat, dia utus budak kecil mana belum balik ni. Dia kata ni, awang mari jap, tolong jap ni, ataupun anak dia pun apa, anak kecil anak ni, adik mari jap adik pergi khabar ke abang, katakanlah ayah wakil ke abang supaya menikahkan kakak. Faham tak? Jadi seorang mengutuskan budak kecil, siapa utus? Wali dia utus kepada orang lain, selain pada wali lah. Ikutlah siapa-siapa orang lain kawan dia pun tak apa. Maka untuk apa? Untuk menikahkan anak perwaliannya. Jadi dia patut jadi wali pada anak dia. Dia tak mau jadi wali, utus orang lain. Mungkin ni pergi khabar ke orang tu, suruh nikah anak aku, suruh dia menikahkan anak aku dengan si bulan. Jadi boleh tak pegang perkataan budak hak bawa tadi? Budak tak mumayyiz. Jawabnya boleh. Boleh dia berpegang in waqa'a fi qalbihi sidqul mukhbir, jika berlaku dalam hati dia tu benar orang yang memberitahu. Orang yang terima berita tu kata budak ni cakap ni betul ni. Nampak tak? Dia tengok dari segi budak ni bererti, faham semua. Jadi bila dia rasa benar, boleh dia berpegang di atas
perkataan tersebut. Ini zaman dulu ni tak. Zaman sekarang mudah. Zaman sekarang mudah. Ini berlaku kepada apa nama ni, hukum melihat kepada situasi lah. Maknanya kalau zaman sekarang nak kata tak sah pun, itu atas tak hakim. Sebab apa? Sebab benda itu kita nak kata ke mana, perubahan zaman ni kadang-kadang boleh memberi kesan kepada perubahan hukum. Tapi pada asasnya kalau benda itu berlaku, hukum dihukum dengan sah. Hukum dengan sah. Okay, habis. Sekarang boleh pastikan, ni telefon sekejap je. Tak, telefon tanya betul ke tak? Boleh akad nikah. Habis. Okay. Far'un, cabang. Lau zawwajaha waliyuha qabla bulughi idniha. Qabla bulughi idniha ilaihi sahha 'ala al-awjah in kana al-idhnu sabiqan 'ala halati at-tazwij li'anna al-'ibrata fil 'uqudi bima fi nafsi al-amri la bima fi dhanni al-mukallafi. Apabila seorang wanita dikahwinkan oleh walinya sebelum sampai kepada wali berita pengizinan dari wanita itu, maka menurut beberapa wajah, sama juga ni aujah ni, aujah ni panggil aujuh, menurut pandangan yang paling kuat adalah sah jika ternyata pengizinan berlaku dahulu diberikan daripada akad dilaksanakan. Izin dulu sebelum akad, kalau betul gitu. Kerana ukuran penilaian dalam akad adalah dengan perkara itu sendiri, bukan dengan berdasarkan perkiraan dalam hati mukallaf. Okay. Ini masalah kalau keizinan tu siapa lewat. Siapa lewat. Izin siapa ni? Izin pihak perempuan. Jadi wali yang nikah dulu dah sebelum berlaku keizinan. Jadi bila begitu macam mana hukum dia? Katanya far'un. Lau zawwajaha waliyuha, kalau menikahkan perempuan itu oleh walinya qabla bulughi ibniha, sebelum sampai izinnya. Sebelum sampai izin, wali ni nikah dulu. Ni wali hak bukan mujbir lah ni. Nampak? Hak perlu kepada izin pada perempuan ni nak menikah ni. Maka wali itu menikah sebelum sampai keizinan dia kepadanya, keizinan perempuan kepadanya. Sahha 'ala al-awjah. Akad nikah yang telah berlaku dihukum sah in kana al-idhnu sabiqan 'ala halati tazwij. Jika keizinan tu terdahulu daripada situasi nikah. Sebab terdahulu pada nikah. Katakanlah dia menikah pukul 4. Dia nikah pukul 4. Jadi akad nikah dengan pihak lelaki ni pada pukul 4. Jadi tak tahu apa ni izin tak izin. Lepas daripada tu baru dapat berita bahawa pengantin perempuan memberi izin. Bila beri izin tu? Baru beri izin tak boleh. Sebab maknanya berlaku masalah pada syarat. Nampak tak? Jadi berlakunya macam mana? Dia kata dia izin lama dah. Dia cakap tu lama dah. Dia beri izin tu pukul 3 lagi. Ataupun lepas Zuhur beri izin dah untuk nikah. Jadi wali dia tu dok ingat ke tak ada apa-apa, dok tanya izin tak izin, pergi nikah terus pukul 4 tu. Pukul 4 tu pergi akad nikah terus. Tahu-tahunya lepas itu bahawa izin bila? Izin sebelum tu. Izin tu berlaku sebelum tu. Maka hukumnya sah. Akad nikah itu sah kalau izin itu berlaku sebelum daripada pernikahan. Kenapa? Li'anna al-ibrata fil 'uqud, kerana yang diambil kira dalam masalah akad bima fi nafsil amri, apa yang berkait dengan hakikat sebenar, diri perkara. Nafsil amri mana diri perkara tu. Sebenarnya ke mana? Sebenarnya izin berlaku dulu ke
Sebelum akad ke selepas akad? Izin sebelum akad. Izin sebelum akad tak apa lah. Walaupun masa dia akad nikah tu dia tak tahu pun ada izin ke tak. La bima fi dhannil mukallaf, bukan mengikut kepada zon mukallaf, sangkaan mukallaf. Ini kaedah dalam masalah akad. Bukan akad ni saja, akad lain sama. Al-ibratu fil uqud bima fi nafsil amri la bima fi dhannil mukallaf. Yang dia ambil kira dalam akad ialah hakikat sebenar ke mana, realiti sebenar macam mana, bukan pada sangkaan. Contoh, kita jual tanah. Tanah tu tanah saka. Jadi kita tak tahu, kita tanah saka maknanya ada bahagian. Tanah saka banyak, kita jual sebidang tanah daripada tanah-tanah saka. Jadi kita tak tahu pun bahagian tanah tu bahagian kita dah. Contoh kita duduk kat lain ke jauh ke mana dah. Kita pun tak ada duit, gerang kita pegang pula. Kita pun jual. Kalau ikutnya tak sah tu. Sebab pemilikan tanah tu milik ramai. Jadi kalau ikutnya tak boleh jual, sebab barang itu bukan milik dia lagi. Dia bukan milik secara sempurna lagi. Tak bagi lagi contohnya. Ataupun hak lebih tunya pewaris hak tu belum mati contoh. Hak tak mati lagi. Jadi dia pun tak ada tu tulang gerang dia pegang, dia pun jual terus. Padahal bukan hak dia, hak ayah dia. Tapi dia jual kok. Tiba-tiba lepas jual tu nyata, dia duduk jauh tak tahu, meninggal dah. Sebulan dah meninggal. Jadi bila meninggal dah, maka berlaku akad jual beli tu dalam keadaan tanah itu telah menjadi milik dia. Cuma dia tak tahu. Hakikat sebenar, tanah tadi dia ingat ke bukan hak dia lagi, hak waris dia. Waris dia dah mati lagi. Jadi dia pun jual juga. Tolak nak duit sangat. Lepas tu dapat berita, hak mudah. Tanah tu tanah mudah. Dah meninggal dah sebulan dulu dah meninggal. Jadi jual beli tu kira sah tak? Jual beli dihukum sah. Sebab apa? Dalam masalah akad diambil kira hakikat sebenarnya, walaupun bagi pada pandangan dia rasa bukan milik dia. Jadi perbuatan itu dia salah lah, haram lah. Cuma sah jual beli. Sebab apa? Sebab hakikat sebenar memang milik dia dah. Sama tadi, bila tanya-tanya, tanah hak jual tu kita adik-beradik ni pakat nak pergi ke mudah. Jadi hak dia jual tu memang milik dia dah. Tapi masa dia jual dia tidak tahu. Jadi hak dalam masalah akad yang dia ambil kira ialah hakikat sebenar ke mana. Barang tu hak dia ke dah? Berlaku macam mana? Kalau berlaku mengikut sebenar, maka akad itu diteruskan. Hukumnya sah. Lain dengan masalah ibadat. Dalam ibadat, al-ibratu fil ibadati bima fi nafsil amri wa fi dhannil mukallaf. Bab ibadat yang dia ambil kira ialah pada hakikat sebenar dan pada sangkaan mukallaf. Pada sangkaan mukallaf dan pada hakikat sebenar. Itu pada bab ibadat. Jadi kita contoh nak apa? Kita nak semayang, ngadap kiblat contohnya. Hadap kiblat. Kita nak ngadap kiblat tu, semayang kita tak tahu kiblat lah ni, tak tahu. Kita pun ijtihad. Kita nak ijtihad pada satu arah, kata kepada arah ni. Kita kena zon dulu bahawa arah itu memang betul kiblat. Memang betul kiblat. Tiba-tiba kita semayang. Lepas daripada habis semayang, baru orang khabar, kiblat tak betul. Jadi semayang tadi kena ulang lah. Kena ulang sebab nyatalah ijtihad kita salah. Jadi untuk ibadat ia kena kira dua. Ijtihad zon mukallaf dan juga pada hakikat. Hakikat sebenar salah, maka salah. Dua-dua kena cukup. Contoh hak lain pula. Dia tahu dah kiblat belah ni, tapi dia dok sangka belah tu, dia sangka belah lain. Ini mayang belah ni. Pelik lagi tu. Pada zon mukallaf, dia tahu dah benda ni salah. Contoh, dia tahu dah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang berkaitan dengan
Dengan kita kata zon mukallaf dah. Zon mukallaf. Dia zon pakaian ni hak orang. Dia pun curi. Tapi ni tak jadi ni sebab dia haram li ghairi. Pada masalah kita ambil tadi lah. Kita ambil bekas air lah senang. Dia zon mukallaf dah. Okay. Air salah satu ni air tu najis. Tak, dia tak tahu, maka dia kena mana? Ijtihad lah. Ijtihad. Maka ijtihad dia tu kalau dia tak tahu pasal dah tak apa, kira sah lah. Tapi katakanlah dia ijtihad orang ni kata ni masuk najis. Tiba-tiba yang ambil orang ni kau. Jadi di sisi sangkaan dia tu tak betul dah. Maka hukum tu tak betul walaupun betul. Faham tak? Walaupun betul. Dia sangka dia buat tu dia berwuduk dengan air mutanajis. Dia tahu dah air mutanajis, maknanya kalau ikut tak sah. Dia sangka air ni mutanajis. Tiba-tiba dia pergi ambil wuduk juga. Lepas habis sembahyang, rupanya air ni suci, air mutlak. Sah tak sembahyang dia? Tak sah tak? Sebab apa? Sangkaan dia tu dalam bab ibadat, dia kena bukan sekadar pada fi nafsil amri, pada hakikat sebenar, tapi pada sangkaan mukallaf. Al-ibratu fil ibadati bima fi nafsil amri wa fi zannil mukallaf. Yang diambil kira dalam bab ibadat dua, hakikat sebenar macam mana dan zon mukallaf macam mana. Kalau dia berat sangka bahawa hak ni hak boleh halal, maka apa? Tapi kalau dia sangka hak ni tak boleh ambil, dia ambil juga. Tak sah sembahyang walaupun hakikat sebenar air ni air mutlak. Nampak tak? Jadi bab ibadat ni dia berat sikit. Dia kena ambil kira zon kita. Sebab apa? Sebab mana boleh kita buat ibadat dalam keadaan kita yakin perbuatan tu salah. Maka walaupun hakikat betul, tapi kita sangka salah, haram kita buat. Sebab itu dia kira dua-dua dalam bab ibadat. Okay. Kemudian kata dia, wasahhan nikahu bimusturai adalatin wa huma man lam yu'raf lahuma mufassiqun. Mufassiq kama nassa alaihi wa'tamadahu jam'un wa atalu fihi. Nikah sah dengan saksi dua orang adil mastur. Adil kita faham dah, mastur tu makna yang tersembunyi. Keadilan tu tak nampak, tersembunyi. Iaitu orang yang tidak diketahui. Dia terang apa makna adat mastur adalah ini, yang tidak diketahui berbuat kefasikan. Lam yu'raf lahuma mufassiqun, tidak diketahui perkara yang menyebabkan fasik. Sebagaimana yang dinaskan oleh Asy-Syafi'i. Syafi'i sebut sendiri, Imam Syafi'i, dan dipedomani oleh segolongan ulama serta dengan panjang lebar mereka membicarakannya. Okey, ini masuk pada masalah syarat saksi. Syarat saksi ni. Ni mungkin berkait lah ni, nak cari saksi. Kita nak menikah anak kita, nak menikah ahli keluarga kita, ataupun kita sendiri nak menikah, carilah saksi yang biar molek, panggil orang-orang baik, panggil orang-orang soleh, orang-orang adil, supaya majlis kita itu disaksikan. Masalah rukun satu, masalah keberkatan satu. Ni mentang-mentang dia Raja Rempit. Dia cari saksi tu, hak geng-geng ni hak siapa tulis kok. Kalau hak mayang bang nak apa? Nampak? Tapi hak jenis tak mayang bang. Jadi itu yang dibincangkan sekarang ni, saksi ni syarat. Wasahhan nikahu, dan sah nikah bimasturai adalatin, dengan dua orang yang tersembunyi keadilannya. Asalnya masturaini, itu musanna tu tasniah, maka dibuang nun
Nun buang kerana idhafah. Masturai adalatin. Masturai adalatin, yang tersembunyi adil. Jadi keadilan yang tersembunyi ni maksud apa ni? Sebab saksi mesti adil. Adakah disyaratkan adil tu kena nyata adil? Adil tu kena nyata adil dan orang menyatakan dia ni adil. Orang bersaksi dan juga orang mengiktiraf dia ni adil. Jawabnya tidak. Kalau gitu payah payah. Cukup dengan mastur al-adalah, orang yang tersembunyi adil. Maksud apa? Dia terang. Wa huma ma lam yu'raf lahuma mufassikun, iaitu yang tidak diketahui baginya ada perkara mufassik, perkara yang menyebabkan fasik. Orang ni kita tak dengar pun dia buat fasik. Tak fasik. Apa mufassik tu? Waktu kena tengok dalam benda lain lah tu. Apa itu fasik? Fasik kalau dalam bab dosa-dosa kan. Dosa terbahagi kepada dosa besar, dosa kecil. Yang menyebabkan fasik ialah orang yang melakukan dosa besar walaupun sekali. Itu jadi fasik. Dan dia tidak bertaubat lah. Yang keduanya, dia mengekali dosa kecil. Mengekali dosa kecil. Jadi orang yang buat dosa besar dah sekali tak taubat, orang mengekali dosa kecil dan tidak bertaubat ni, maka orang begini dikira sebagai fasik. Jadi orang yang mastur adalah ni, yang keadilan tersembunyi macam mana? Secara zahir orang dah anggap dia ni orang yang fasik. Maksud kita sebut fasik tau, fasik. Makna orang kenal dia sebagai orang, bukan orang jahat, bukan orang yang tak ambil indah agama. Hak dia dengan Tuhan kita dah tahu. Tapi secara zahirnya, Jumaat ada mari mayang. Apa tak? Tak mari mayang sejid pun. Tak apa, tapi nampak dia ada sembahyang rumah. Tak ada minum-minum arak, bawa-bawa tina, tak ada. Makna kira secara zahirnya manusia tu kira kita adil. Sebab kita nak tahu hakikat sebenar tu tak boleh. Tak tahu tu dengan Tuhan. Orang nampak baik tapi kadang-kadang tak baik. Nampak tak? Orang zahir nampak baik tapi kadang-kadang tak baik. Dengan Allah Ta'ala lah. Maka dalam masalah saksi dia tidak diberatkan. Tengok pada zahirnya itu bukan orang buat dosa. Tak? Jalan tak ada lah pakai luar pendek. Luar pendek tutup arah. Dia kalau jalan pakai luar pendek, luar Hawaii. Kalau zaman dulu dah lama dah sekira lah. Jadi nampak aurat tutup, jaga, tak ada buat benda nombor pun nak beli. Tempat itu dah ada dah, zaman dulu ada dah. Dah aja nampak dia ni pergi beli nombor benda-benda pun. Jadi zahir adil. Dia panggil masturun adalah, makna yang tersembunyi keadilan. Kama nassa alaihi, sebagaimana menaskan atasnya oleh Imam Syafi'i, wa'tamadahu jam'un, dan memegangnya, berpegang kepadanya oleh sebahagian ulama, wa atalu fihi, dan mereka memanjangkan membincang pada masalah ni. Memang masalah ni panjang sebab terutamanya Imam Ghazali sebut, kata amat sukarlah nak cari orang yang saksi yang betul-betul adil pada zaman sekarang. Zaman sekarang ni lagilah. Jadi nak tahu betul-betul ni dia buat dah rumah dia guana, tinggal benda haram ke tak, tu tak boleh kita nak cek. Jadi pada zahirnya kena anggap orang ni adil belaka. Bahkan kalau kita nak suruh hati bersih, kita kena anggap orang tu wali belaka. Nampak tak? Kita nak suruh jadi husnuzan, jangan buruk sangka ke orang. Sebab buruk sangka ke orang ni antara takut bawa kepada masuk dalam inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebahagian daripada sangkaan tu dosa. Jadi untuk supaya kita jadi tidak bangga diri, tidak rasa lebih, anggap orang tu baik belaka, hak jahatnya kita. Maka itu dalam tasawuf lah. Dia ajar gitu. Dia ajar jangan pandang orang tu jahat. Bukan makna jangan tegur kalau buat jahat. Tegur tu perkara lain, itu kewajipan tegur. Okey. Kemudian kata dia,
wa batala satru bitajrihi adlin wa idza tabal fasiqu lam yultahaq bil mastur wa yusannu istitabatul masturi indal aqdi. Kemasturan, mastur ni maksud tersembunyi ya. Dengan mastur kemasturan keadilan, tersembunyi keadilan itu menjadi batal dengan adanya tajrih. Apa maksud tajrih? Penilaian sebagai orang yang tercela. Tajrih ni makna ada celaan dan kritikan terhadap kelakuan dia dari orang yang adil. Siapa yang mentajrih, siapa yang kritik itu orang yang adil. Apabila orang fasik telah bertaubat, maka tidak bisa disamakan dengan adil mastur. Dan sunnah menyuruh bertaubat kepada adil mastur sebelum akad dilaksanakan. Ni kalau ikutnya tiga isu sini. Dia campur sekali. Okey. Jadi yang pertama wa batala as-satru bi jarih di tajrihi adlin, dan jadi batal tutupan tadi, mastur tadi jadi batal dengan tajrih orang yang adil. Okey. Si fulan kita katakanlah siapa nama? Nama apa? Nama Kasim ni dia masturun adalah. Pada zahir dia ni orang yang baik. Tiba-tiba mari seorang kampung. Dia tu dok mayang. Nampak tak? Siapa hak khabar tu? Orang adil. Orang hak khabar tu adil dan kita boleh percaya dia. Dia baik nampak orang, tapi dok mayang dia tu. Nampak tak? Ataupun kata orang sekali-sekala mabuk kok. Contohlah. Kalau ada tajrih ni makna orang yang menjarahkan. Menjarah ni makna orang kritik kepada dia punya keadilan ni. Maka orang mastur tadi batal, tak boleh jadi saksi lah. Tak boleh. Tak boleh jadi saksi. Okey, itu satu. Wa idza tabal fasiqu lam yultahaq bil mastur. Dia gini. Dia baca yaltahiq pun boleh. Yaltahiq al-fasiqu at-taibu bil mastur. Apabila telah taubat orang fasik, maka tidak dia diiringi yultahaq, ataupun dia tidak ikut serta dengan hukum mastur. Hukum mastur tadi makna orang yang zahirnya baik, kita boleh jadi saksi. Okey, orang hak fasik dah, tiba-tiba dia taubat, boleh tak jadi saksi? Tak sama. Itu maksud tak boleh disertakan. Tak sama. Sebab apa? Sebab orang fasik nak jadi adil balik perlu tempoh setahun. Berat sikit ni. Dia panggil muddatul istibra', muddah istibra'. Istibra' dalam bab syahadah ni, istibra' maknanya tempoh. Dia panggil apa? Kalau orang penjenayah kan ada tempoh. Tempoh apa ke? Dikawal ni. Tempoh pemerhatian. Tempoh pemerhatian tu kan biasa ada paru dan semua tak? Cek tak? Tempoh pemerhatian. Jadi bab fasik ni tempoh setahun. Tengok dia ni buat balik tak benda dosa. Dia tak boleh jadi, dia lain dengan wali. Saksi hak adil, kalau saksi fasik, dia nak jadi adil semula, boleh jadi saksi balik. Kalau dia fasik dah, dia kena diperhatikan tempoh setahun. Tengok kalau baik, molek belaka dah, boleh baru dikira adil balik. Dia ada tempoh istibra' selama setahun. Kemudian katanya wa yusannu istitabatul masrur indal aqdi. Dan hak ni nombor 3. Isu nombor 3, sunat kita suruh taubat orang yang mastur adalah ketika akad. Orang ni kita zahir tak ada apa-apa, masa nak akad moleknya tok kadi tolong suruh taubat. Suruh taubat. Dah kita tahu buat dosa, kita tak tahu tapi sunat suruh taubat. Jadi kita ngucap balik, taubat balik, istighfar, nampak tak? Sebelum akad nikah tu. Itu sunat. Okay. Jadi kita akan sambung balik lah. Ni berkaitan dengan
dengan mastur adalah ni pada masa kesempatan akan datang. Sekadar itu saja, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.